Warahmatullahi wabarakatuh. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, itu yang kita nak bawakan kepada anda sekarang ini berkenaan dengan Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia bertajuk Dimensi Baru Bantuan Kemanusiaan. InsyaAllah Tuan Haji Zairul dari IRM, Big Boss sendiri dah turun padang hari ini akan bercakap tentang bagaimana dimensi baharu bantuan kemanusiaan ini perlu, sudah diberikan, sedang diberikan dan akan datang juga akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Kan kita nampak macam-macam inisiatif dibawakan oleh NGO, pelbagai agensi seluruh dunia. Jadi macam-macam bentuk tu, strategi tersebut untuk menyantuni mereka yang memerlukan turut akan dikongsikan oleh Brother Zairul Syafuddin Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Brother Zairul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dua-dua DJ? Baik, Alhamdulillah. Sihat walafiat. Kita pun sihat ya kat sana? Alhamdulillah, doakan. Amin. Amin insya-Allah selalu. Dan kita ucap terima kasih juga sahabat-sahabat kita, sama ada keluarga atau warga IRM dan juga sukarelawannya, dan juga yang turut bersama mendengar dan juga menonton di media sosial kita pagi ini untuk Suara Kemanusiaan. Mungkin untuk awal ni kita nak cerita, kalau di PBB ada SDG ataupun Sustainable Development Goals, ada 17 kesemuanya. Dan macam mana Islamic Relief Malaysia juga turut memanfaatkan peluang yang ada tersebut menerusi gerakan-gerakan, misi-misi yang IRM bawakan. Brother Zairul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah bertemu kita lagi, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ahli keluarga di Islamic Relief, daripada penderma, daripada mereka yang kita bantu, daripada mereka yang menjadi jembatan kepada kita semualah, termasuk juga kedua-dua DJ dan juga corong IKIM yang sudah saya rasa 12 tahun kita bersama. Betul, masya-Allah, masya-Allah. Sebelum saya masuk Islamic Relief lagi, DJ Lok dia dah masuk sekejap, masa tu rambut lain sikit. So dia keluar, dia balik-balik, style lain, kan? DJ Pian dan semua sahabat-sahabat lah. Mudah-mudahan kita bersahabat di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah, amin ya. Sebagaimana yang dijanjikan dalam tajuk pada hari ini, dia tentang dimensi baharu bantuan kemanusiaan. Sebab sebelum ini, kita menceritakan seperti kawan-kawan yang lain juga, berlaku sesuatu bencana, datang, kita buat penilaian, bagi bantuan balik, ataupun buat proses pembangunan balik. Ya, tetapi bagi Islamic Relief, sebagaimana kita tahu, sejak 1984 kita sudah membantu lebih daripada 133 juta orang ya. Itu yang dalam rekod lah, yang dapat kita rekod, lebih daripada 40 negara. Maknanya track record yang kita ada tu menyatakan segala-galanya tanpa niat kita untuk berlaku riak dan sebagainya. Na'udzubillah, tidak ya. Okey, sebelum kita memulakan tentang berbincang tentang dimensi baru bantuan kemanusiaan ini, kita semua berpegang kepada hadis Nabi SAW bahawa barang siapa yang melapangkan diri orang mukmin dalam kedukaan dunia, maka insya-Allah Allah akan melapangkan dirinya nanti, betul dalam kedukaan pada hari kiamat. So itu pasport yang sangat besar. Kemudian diperingatkan lagi bagaimana barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, nescaya Allah akan memudahkan atasnya nanti ya dalam dunia dan juga di akhirat kelak. Ini bahagian daripada hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis An-Nawawi, hadis yang ke-36. Antara pasport besar kenapa bantuan kemanusiaan ini adalah satu yang wajib. Yang keduanya, saya nak beritahu juga bahawa kerja-kerja yang buat ni sebenarnya bukan kerja Islamic Relief Malaysia ataupun mana-mana NGO. Ianya adalah tugas para rasul dan para anbiya. Kepada para nabi, para rasul yang diturunkan, mereka mendahulukan insan lain daripada diri mereka sendiri, kan? Semata-mata kerana membawa semata-mata untuk memastikan rahmatan lil alamin itu berlaku. Tetapi saya nak sebut di sini, isunya sekarang ini yang berlaku ialah the background ataupun latar belakang, dengan izin, kepada kewujudan kami ni, NGO yang ada, NGI yang ada, individu dan sebagainya, ialah satunya saya nak sebut lebih daripada 800 juta orang tidur dalam keadaan kelaparan. Kita semua tahu, diulang-ulang kadang-kadang dalam live read kan. Dan dalam pada itu adalah statistik sebelum COVID. Tapi secara khususnya saya nak sebut juga
bahawa 50% daripada penduduk dunia ini adalah wanita. Special ya, wanita dia, malahan banyak nasyid dan lagu khusus untuk wanita kan. Kerana adanya wanita ni baru ada lelaki lah juga kan. Kan macam mana? Kan tanpa mereka kita tidak lahir. Jadi kita kena jaga yang 50% ni betul supaya 50% lagi seluruh dunia akan dapat dijaga. Tapi malangnya saya nak beritahu juga 1/3 daripada mereka, kalau ikut statistik yang ada, ya, ini saya nak beritahu latar belakang dulu. Sebenarnya mereka terdedah kepada eksploitasi keganasan, kan, violence dan sebagainya. Dan daripada itu pula lebih daripada 31 juta orang daripada wanita ini tidak ada pendidikan. Tidak mendapat pendidikan, bukannya mereka tidak mahu, tetapi mereka tidak ada peluang itu. Malahan dalam statistik yang terkini saya nak sebut juga bahawa 39% daripada anak-anak perempuan di luar bandar sahaja yang sampai ke sekolah menengah. Jadi sahabat-sahabat boleh bayangkan apabila 61% daripada ibu-ibu ataupun bakal ibu-ibu di luar sana, ya, yang miskin tidak mendapat pendidikan, maka apa akan jadi kepada anak-anak mereka, generasi akan datang dan sebagainya. Dan lebih menyedihkan lagi, 1/3 daripada wanita ini pernah melalui keganasan fizikal dan juga keganasan seksual. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana traumanya itu kan. So itu antara background ataupun isu yang saya nak sebut juga, mungkin rakan-rakan lain tak sempat nak sebut sebelum ini. Yang keduanya saya nak sebut juga tentang cabaran NGO sendiri, ya. Kita bukannya kerajaan, kita bukannya kuasa besar, kita bukan ada tentera yang sangat besar, mandat bilion-bilion, kita punya kewangan tu tidak. Kita adalah either international NGO ataupun CSO dan yang sewaktu dengannya kan badan bukan kerajaan. Tetapi dalam keadaan kita nak menjalankan tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas tanggungjawab yang sangat besar untuk mewujudkan dunia prihatin ini, okey, saya menceritakan tentang pengalaman Islamic Relief sendiri. 45 buah negara di 5 benua, ya, bukannya baru. Kebanyakan daripada pejabat lapangan kita, staf kita orang sana dan mereka dan mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran kematian dan juga dan sebagainya. Bukannya kata bom tu bila turun ataupun banjir, NGO macam staf NGO ni dia kebal. Tidak, kita pun kena juga. So ada 5 benda yang saya nak sebut yang menjadi cabaran kepada kita. Kenapa MDG wujud sebelum ini, sekarang ni ada SDG 2030 dan sebagainya. Yang pertamanya ialah dana yang semakin kurang. So kita tengok sekarang ni NGO tumbuh macam cendawan kan. Semua nak cek duit. Betul lah, tanpa duit kita nak tolong macam mana. Yang keduanya, kita tengok contohnya di dalam kutipan zakat dalam dunia ini, NGO-NGO yang bukannya Islamic base ataupun bukan faith base pun tiba-tiba nak masuk nak pau juga. Bahasa biasa pau lah. Maksudnya zakat yang berapa triliun yang terhad itu, mereka pun masuk kempen mengatakan bahawa mereka pun boleh menerima zakat. Kita tidak ada isu dalam hal itu, tetapi of course maknanya ini perkara-perkara yang kita kena lihat. Dan yang ketiga yang penting, yang sangat penting ialah tentang teknologi itu sendiri. Bagaimana sekarang ni melalui apa sahaja cara media dan sebagainya orang boleh mengumpul duit dengan crowdfunding dengan izin. Tetapi persoalannya ialah bagaimana ia diuruskan, ke mana duit itu pergi, betulkah akan sampai kepada yang ini, apakah proses penilaian telah dibuat, apakah bentuk pengurusan risiko ataupun audit telah dibuat. Benda-benda ni soalan yang sangat banyak yang saya minta untuk kita sama-sama berfikir. Yang seterusnya ialah second last ialah tentang advokasi, tentang contohnya yang saya sebut tadi, gender based violence dengan izin, tentang hak wanita dan kanak-kanak dengan sewaktu dengannya. Okey, climate change ataupun perubahan iklim. Ini adalah advokasi yang sebenarnya ini adalah bukan barulah bagi kami, tapi kami juga menghadapi cabaran untuk kata orang tu memberitahu kepada dunia di luar sana, ini banjir akan berlaku ni. Ini Met Malaysia dah beritahu.
Tapi orang kampung susah nak pindah. Dia kata rumahnya ni lah rumah apa semua kan. Itu antara cabaran-cabaran ataupun advocacy ataupun usaha-usaha yang tidak melibatkan minta duit ke apa yang perlu kita terus bagikan. Dan last but not least, yang paling akhir tapi yang paling penting ialah keadaan dunia yang semakin kompleks. Kami berhadapan dengan situasi yang mana mata wang ni kadar pertukaran turun naik. Bayangkan transfer ke Syria, ke Yemen, ke Bangladesh dan sebagainya. Birokrasi yang tak habis-habis. Kemudian bekalan yang semakin kurang. Kemudian dari segi isu keselamatan dan dari segi keselamatan oleh kerana adanya polis, tentera dan sebagainya, ya, dan juga keselamatan staf kita. Dan akhir sekali di dalam yang last ini ialah tentang capaian untuk masuk ke tempat-tempat bahaya ini. Jadi sebab itulah wujudnya SDG 2030 dan sebenarnya Islamic Relief sendiri terlibat. Kita dijemput oleh pihak bangsa-bangsa bersatu untuk melakarkan tentang apakah dia bentuk SDG 2030. Ianya adalah komitmen seluruh dunia. Itu janji tau, kalau nak katakan aku janji khususnya pada negara-negara yang sangat kaya dan sebagainya. Inilah antara 17 aspek yang kita kena sama-sama capai menjelang 2030. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, Ukraine dibedil, Iraq memang dah hancur. Afghanistan terus dengan kemiskinan yang berlaku, Syria yang tak habis-habis. Kemudian kita tidak sebut apa yang berlaku di Haiti, apa yang berlaku di Venezuela, ya, di tempat-tempat yang bukan juga negara yang tak majoriti orang Islam, tetapi cabaran itu kemiskinan yang semakin banyak, konflik yang berterusan, termasuk juga dalam tu dari perubahan cuaca yang sangat banyak menyebabkan saya secara peribadi kami tidak pasti sama ada kita boleh capai ke tidak menjelang 2030. Sebab yang ada kuasa yang boleh menahan supaya tidak berlakunya konflik ini, dia sendiri pun terus membedil, dia sendiri pun terus melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Konflik berkrisis. Baik, itu gambaran terkini lah, dan cabaran-cabaran yang macam Brother Zairul sebut tadi, complicated juga, macam-macam isu kemanusiaan timbul, termasuk macam dalam negara kita pun kalau cerita tentang bencana alam sekarang ni tak bermusim dah, bila-bila boleh berlaku cuaca yang tidak menentu, dan bencana boleh berlaku bila-bila masa. Maknanya NGO sentiasa perlu cakna dan bersiap sedia dengan pelbagai inisiatif bantuan dan misi. Betul, cuma NGO ni macam mana IRM dan NGO lain bekerjasama dan koordinasi setiap bantuan kemanusiaan ni? Kejap lagi jawab, Brother Zairul, boleh? Kita berehat kejap? Okey, boleh? Sekejap je, seminit setengah kita akan kembali untuk persengan kedua bersama CEO Islamic Relief Malaysia hari ini, Brother Zairul Syafuddin Zainal Abidin, untuk dimensi baru bantuan kemanusiaan di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA 29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, politeknik tempatan atau pengajian tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, Inforia Islami, semuanya di IKIM. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03 8926344341. Info lanjut, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Dan jom kita sambung perbincangan kita bersama CEO Islamic Relief Malaysia, Brother Zairul. Kita nak cerita tadi apa soalan kita tentang integrasi dan juga koordinasi di antara NGO, memastikan capaian bantuan misi itu sampai sebaiknya. Ya, silakan. Itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Saya nak sebut 38 tahun kami berada di lebih daripada sekarang ni 50 buah negara. Masya-Allah.
bayangkan hanya boleh membantu dalam rekod kita 133 juta orang. Saya dah sebut tadi 850 juta orang, itu statistik sebelum COVID, tidur dalam keadaan kelaparan. Bila berlaku COVID, bila nak hilang wang, hilang pekerjaan dan sebagainya, sebenarnya statistik itu jauh lebih tinggi. Bermakna saya nak tegaskan di sini bahawa sepanjang 38 tahun itu Dr. Hani Albana, pengasas kami, tidak pernah mengajar ataupun memberitahu kepada kami, oh sekarang ni kita dah besar, kita kena sombong dan sebagainya. Walk alone, jalan seorang. Ya, dia kan ada istilah dalam bahasa Inggeris tu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, you walk together. Jadi amal jama'i ini, walk together kan, amal jama'i ini, koordinasi ini adalah wajib. Dia memang ada dalam tata cara kita. Malahan bukan sahaja bersama-sama dengan NGO, tapi dengan semua. Kalau macam dalam Malaysia, dalam negara yang stabil ataupun operasi kita di Sri Lanka, operasi kita di Bangladesh, negara yang stabil maka kita bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Wajib. Kalau macam di Malaysia ni, kita bekerjasama rapat dengan NADMA, agensi pengurusan pengurusan bencana dan juga Kementerian Kesihatan dan yang sewaktu dengannya. Itu wajib. Tidak ada persoalan tentang itu. Masya-Allah, itu supaya kemas teratur misi-misi bantuan yang kita laksanakan. Dan satu lagi isu, mungkin kita dah nak masuk bulan Mac, nanti bulan Mac pun ada macam-macam sambutan termasuk Hari Wanita. Macam mana pula Brother Zairul lihat Islamic Relief Malaysia pun turut menyantuni wanita? Tadi pun dah cerita juga tentang wanita, peratusannya dan berapa ramai yang terkesan dengan macam-macam krisis dalam dunia ni. Macam mana Islamic Relief Malaysia turut menyentuh isu wanita terutama dalam misi-misi yang dibawakan? Ya, seperti biasa yang saya sebutkan, konsep kita adalah touch and stay. We don't touch and go. Kita bukan bagi. Terbaik. Balik. Ya. Itu adalah cara, kalau kecemasan ialah bagi bekalan makanan dan sebagainya. Tapi dimensi baru yang saya nak sebutkan ni ialah macam mana kita boleh mengupayakan kaum wanita. Jangan lupa kaum lelaki pun kita ni juga, kita akan buat penilaian, jangan risau ya. Ibu tunggal dan bapa tinggal, itu istilah yang tim saya beritahu, bapa tinggal. Tapi bapa tinggal ni kadang-kadang dia boleh survive kan. Boleh, tapi yang saya nak sebut ialah bagaimana kita mengupayakan kaum wanita. Berapa ramai ibu tunggal yang sudah pun kita bantu di dalam projek kita. Selama 15 tahun kita bertapak di Malaysia, kita dah bantu lebih daripada 600,000 orang. Tapi daripada dalam 600,000 orang ni, yang payahnya, yang susahnya, yang mencabarnya ialah untuk mengupaya dan membangunkan asnaf, termasuk wanita. Tapi kita akan teruskan. Contohnya, of course, memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan modal, kemudian memantau perniagaan mereka. Alhamdulillah, ada yang sudah berjaya, yang kemudiannya mengupayakan membantu pula orang lain. Persoalan yang kita selalu sebut ialah Hari Wanita betul, tapi wanita itu tidak memilih untuk menjadi miskin. Hari Wanita kita akan ni pada 8 Mac kalau di peringkat antarabangsa. Selasa depan. Tapi kita sebagai NGO, kita tidak percaya dengan slogan kosong macam ni. Dia penting, tetapi slogan itu, hari itu perlu diisi. Setiap hari wanita itu perlu diupayakan supaya mereka boleh keluar daripada belenggu kemiskinan. Lepas tu tak payah tunggu Islamic Relief dah. Dia pula akan membantu ibu-ibu yang lain ataupun kakak-kakak yang lain. Itu yang kita nak dalam konsep dunia prihatin kita. Jadi sebab itulah, tanpa jemu-jemu, sekali lagi saya ulang di sini, jangan lupa kita sokonglah kita punya rayuan musim sejuk ini ya, bukan sebarangan musim sejuk. Kita sokonglah mai sedekah. Sokonglah rezeki Ramadan, jangan tunggu masa Ramadan takut tak sampai. Betul. Kita sekarang ni juga kita masuk derma kan. Bagi sebab itu sebenarnya adalah harta kita yang sebenarnya. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya apa yang telah kita buat untuk mengupayakan wanita, takkan kita nak kata 8 Mac kita satu hari. Tak cukup. Tak cukup. Hari-hari kita akan ditanya apa pengalaman yang kita ada, apa ilmu yang kita ada. Ini Unify kita boleh bayar mahal-mahal, kita boleh beli benda lain mahal, tetapi nak tolong seorang dua asnaf, kita fikir banyak kali. Allah. Itu persoalan pada diri saya lah sebenarnya. Okey, baik. Dan mungkin kita dah sampai ke penghujung sebenarnya, Brother Zairul, berkenaan dengan usaha kita pada hari ini. Mungkin pesanan terakhir lah, Brother Zairul, berkenaan dengan usaha memperkasakan masyarakat dan mewujudkan dunia yang prihatin. Silakan, Brother. Ya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga memohon kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk kita terus menjadi
penyokong, sukarelawan, penderma yang bijak, yang kritikal. Tanya berapa peratus pengurusan kos yang digunakan, ya. Tanya pada kami bagaimana kita memilih orang yang kita nak tolong itu. Tanya pada kami duit yang dah dibagi ni lepas ni apa kesan dia kepada orang yang telah kita tolong itu. Tanya kepada kami adakah kita punya proses keuangan kita ni diaudit. Tanya kepada kami ada ke tidak laporan-laporan, mana dia, tunjukkan dan sebagainya. Sememangnya kita tak boleh nak tunjuk semua, tetapi kalau diminta secara khusus kita akan bagi. Tapi kepada penerma-penerma corporate dan sebagainya memang kita akan memberikan laporan terperinci mungkin mengikut proses yang telah kita tetapkan. Jadi pesanan saya ialah bijak sini bijak sana. Jom terus menjadi insya-Allah sahabat-sahabat, rakan-rakan dan warga Malaysia dan warga dunia yang prihatin dengan cara menambah ilmu pendedahan kita terhadap pengurusan NGO. Kerana itu adalah sebenarnya pengurusan risiko yang paling baik tau. Kalau dulu kita kata tak apalah, bagilah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab asbab itulah yang yang telah timbulnya ramai yang pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan. Kalau dia nak gunakan duit itu untuk dia tak apa, tapi kalau dia salah gunakan itulah cabarannya. Wallahu a'lam. Ruginya sana. Jadi janganlah jangan lupa berada dalam kerugian. Jangan lupa WhatsApp center kita tu 0196379788 tu kan. Masuklah TikTok kita, media sosial kita semua. Itulah. InsyaAllah itu pelbagai dimensi lah. Memang menepati perbincangan kita hari ini, dimensi baru bantuan kemanusiaan. Kalau TV ada 3D, 3 dimensi ke macam-macam teknologi, tapi dalam bantuan kemanusiaan kita harap lebih banyak dimensi 6, 7, 8, 9, 10 yang kita boleh bawakan untuk menyantuni mereka yang benar-benar memerlukan, khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Brother Zairul, CEO Islamic Relief Malaysia. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja untuk tahun ini, mendepani segala cabaran itu dengan insya-Allah Allah mudahkan semuanya. Baik, jumpa lagi Brother Zairul. Assalamualaikum. Doakan kami, maafkan kami. Amin insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian suara kemanusiaan kita hari ini bersama Islamic Relief Malaysia, dan kita pun dah sampai ke penghujung Warna Pagi hari ini, Luke. Betul, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang terus serta bersama kita dari 6 pagi hingga 10 pagi. Mohon maaf secara kekurangan. Dan kita akan jumpa esok lah dengan pelbagai lagi pengisian yang menarik untuk kita bincang bersama. Dan Yati akan teruskan tugasan selepas ini menerusi aspirasi 10.2 jadual lajak hari ini, dan dimulai dengan Pesona di Zahra. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin nak cerita tentang pengurusan emosi, rasa selamat. Macam mana rasa dan perasaan tu? Nantikan sebentar lagi, dan selamat bertugas Yati. Kita akan berakhir di sini dan jaga diri baik-baik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada